Al-Mu'tin. Muka surat 287. Perenggan kedua. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Kita memuji, minta pertolongan dan mohon ampun kepada kita, berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal kita. Siapa yang dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang dia sesat, maka tidak akan ada yang punya hidayah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah, sebenarnya tidak ada sekutu bagi. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Tengok yang Pak Izzah punya tu. Nak tengok yang ni ke? Tengok kan yang baru ni dapat tu. Dapat beri surat satu surat satu. Yang mau dapat. Ini bahagiannya doa, tapi tak apalah, kita baca. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ighfir dzunubana walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ni doa untuk ibu bapa. Baca je lah, bila-bila je kita. Bukan semesti lepas sembahyang. Itu menandakan kita ingat padanya. Allahumma ighfir dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa kami, wali-walidina dan dua ibu bapa kami, warhamhuma dan berilah rahmat kepada kedua-duanya, sebab kama rabbayana shighara, sebagaimana dia mengasuh kita masa kecil. Wali jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, besar atau kecil, sengaja atau tak sengaja kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul di tempat ini tujuan untuk dan mentaati Subhanahu. Kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, balaslah cinta kami ini dengan balasan setimpal yang sewajarnya. Ya Allah, agar nama panggil di akhirat. Ya Allah,
oleh junjungan Muhammad Hmm. Nampak dah tahu dah. Hmm. Palang lagi. Palang ni tekan merah lagi ni. Tekan dekat mikrofon. Oh, Ustazah. kami maju di atas segala jalanan hidup kami. Ya Allah, kami mohon mengadu padamu ya Allah. Di atas tiap-tiap ujian yang kami lalui dalam hidup ini. Maka pada siapa lagi kami nak mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepadamu. Ya Allah, kami merintih dan kami mohon agar kamu mustajabkan doa. Setiap patah perkataan yang kami sebut ini, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan apa yang pernah dipohon oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami minta dijauhkan apa yang diminta dijauhkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah hidup kami. Dan ya Allah, Tuhan kami, berkatlah rezeki kami. Ya Allah, panjangkanlah kami dalam keredaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami ya Allah untuk menyebut mulut kami nanti ya Allah, menyebut kalimah thayyibah. La ilaha illallah telah kalimah thayyibah tu la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di kala mana penghujung usia kami, ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidup kami nanti ya Allah. Tatkala terbujur kaku mayat kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dikala mula kami dimandikan ya Allah, kuburkanlah dosa-dosa kami bersama air rencisan mandi. Dikala mula dikafankan mayat kami ya Allah, Engkau putihkan amalan kami. Lebih putih amalan kami itu daripada kain kafan yang membalut jasad. Dan dikala anak yang paling soleh akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, kerana dosa inilah anak cucu kami yang akan mengiringi jenazah kami ke liang lahat nanti. Anak cucu kami yang akan mendoakan kami ya Allah, dikala sunyinya kubur kami ya Allah. Jangan engkau sembunyikan daripada doa anak soleh untuk kami ya Allah. Ya, dikala mana air ada di malam, dikala mana berada di malam pertama alam barzah nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara mantan juga ya Allah. Janganlah engkau jadikan kubur kami raudhah min raudhatil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar dibangkitkan kami bersama para nabi, aulia, salihin. Tatkala kami dibangkitkan nanti, nama kami dipanggil oleh Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, walaupun kami layak tak layak ya Allah, walaupun kami jauh ya Allah, walaupun kami tak sepadan dengannya, kami mengharapkan ihsan kami ya Allah, agar kami mendekatkan diri kami kepada Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, sewaktu melayang suratan amalan manusia nanti, terimalah suratan amalan itu dengan tangan kanan ya Allah. Ya Allah, janganlah kamu terima suratan amalan kami itu dengan tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa. Senangkan kami melalui titian siratal mustaqim.
Masukkan kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, sama para nabi aulia salihin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap dua ibu bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, gugurlah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami. Kami pernah meninggikan kata-kata kami di hadapan ibu kami. Kami pernah mengguriskan hatinya, ya Allah. Kami pernah mencela perasaannya, ya Allah. Kami pernah lihat air matanya mengalir lesu di pipinya. Ya Allah, kami tak sengaja melukakan hati ibu bapa kami. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami. Sewaktu mana kami kecil, pipi ini dicium bertalu-talu. Ya Allah, sewaktu kami kesejukan pagi, ibu kami memeluk kami. Ya Allah, dengan penuh kasih sayang. Duduk di waktu mana kami dalam ketakutan dan kesakitan, ibu kami memberi kekuatan pada kami. Ya Allah, jika kami demam, ibu kami ikut demam. Bila mana kami membesar, ibu kami berhutang keliling pinggang untuk membesar kami. Membanting tulang 4 gerak, ya Allah, untuk membesarkan kami. Kerana dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami keras. Ya Allah, kerana dosa inikah, ya Allah, anak kami tidak mendengar nasihat, enggan berkata-kata, berbicara kami. Kerana dosa inikah, ya Allah, kami sering kamu berpaling daripada rahmat. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, kami sering uji, ya Allah. Ya Allah, seburuk manapun kami, ya Allah, sekeji manapun dosa kami, ya Allah, sebanyak manapun dosa-dosa kami, sebesar manapun keaiban kami, sejahat manapun kami ini, ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya. Pada siapa lagi kami merintih kecuali kamu yang mempunyai. Ya Allah, bantulah umat Islam di Mesir. Ya Allah, bantulah umat Islam di Syria. Bantulah umat Islam di Palestin, di Mesir, atas Mesir. Ya Allah, bantulah umat Islam di Arakan. Ya Allah, rumah mereka dibakar, bapa mereka dibakar. Ya Allah, ibu mereka diperkosa. Anak-anak kecil berlari ketakutan. Ya Allah, memanggil-manggil, ya Rab, ya Rab, bantulah kami. Ya Rab, ya Rab, bantulah kami. Siapa lagi yang kamulah mustadhafi ini, ya. Kami tak mampu membantu mereka kecuali dengan keadaan dan makna. Ya Allah, yang merayu kepada kamu, ya Allah, agar membantu keadaan kesukaran ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana wa taqabbal minna satu waktu untuk bulan Ramadan. Itu sebahagian daripada doa. Kalau ada tak boleh nak baca, tak apa tanya Ustaz. Ni Ustaz apa tu? Apa nama tu? Yang anak tahu ni Aziz. Ni nama dia ni. Apa dah nama dia?
Ustaz apa ni? Tunduk lah. Dia anak saudara ni Aziz. Selalu dah suki. Dah suki. Aduh. Sebut je sikit ingat. Dia lah yang itu baca doa ni. Okey, kita mula buku ni di muka surat 287. Perenggan kedua. Buku Tanbihul Mughafilin. Siapa nak baca perenggan tu? Baca sikit. Dia baca lah. Okey. Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika diberitahu bahawa putrinya telah meninggal dunia sedang ia dalam pengertian, maka ia membaca Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata, aurat yang ditutup oleh Allah dan beban yang telah diselesaikan oleh Allah dan pahala yang didatangkan 2 rakaat, dan berkata, kami telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Pergunakanlah baik-baik kesabaran dan sembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastabji' ahadukum fi tis'i na'ihi idan taqa'a fa innaha minal maqaib. Hendaklah seseorang itu mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un jika putus tali seliparnya, kerana itu termasuk musibah. Okey, sekejap. Abdullah ibn Abbas ni anak bapa saudara Nabi lah, sepupu. Abdullah tu sepupu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni didoakan oleh Nabi semasa kecil. Sebab dia masa kecil-kecil bersama dengan Nabi, dan masa dia tinggal bersama-sama dengan Nabi lah. Dan Nabi sentiasa mendoakan dia. Dia sepupu lah. Supaya dia faqih fiddin. Allah faqih fiddin. Tu nak takwil. Mu'allim nak takwil. Nak takwil. Mu'allimhu takwil. Tu Rasulullah doa, sentiasa doa pada dia. Jadi dia ni bijak lah dalam Al-Quran ni, kalau walaupun dia masih umur kecil, masa umur 14 tahun, belasan bang, tapi dia dah pandai. Masa ketika tu punya ayat izaja anasullahi wa sahabat tanya dia, apa maksud ni ayat ni? Maka Saidina Abdullah bin Abbas ni dia pun sedih. Dia kata ni menandakan Nabi akan tinggal. Sebab kan ya ada huluna fi dinillahi afwaja. Masuk berduyun-duyun manusia ke dalam agama Allah. Ini menunjukkan bahawa hampir-hampir selesai tugas Rasulullah. Jadi sahabat tanya dia betul. Memang betul. Tak lama tu Nabi kan dia dapat firasat itu macam mana? Ilham tu, Allah bagi ilham. Sebab dia tanya je dia boleh. Macam al-yauma akmaltu lakum pun sahabat-sahabat tak begitu faham lah apa berkenaan dengan ayat ni. Dia yang mengatakan bahawa kesempurnaan kan
pertama tu menunjukkan Nabi akan tak ada dah. Jadi dia ni apabila dia nak pergi perjalanan, maksudnya nak musafir, ketika dia dah siap-siap, mungkin dah atas kuda, dah atas siap semua sekali, tiba-tiba orang beritahu bahawa puteri dia meninggal. Maka dia tak balik, tidaklah kata terus balik kan semula pergi kat puteri itu, tapi dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lepas tu dia terus pergi tu. Dia teruskan perjalanan sehinggalah sampai satu tempat, dia berhenti, dia sembahyang 2 rakaat. Tu yang dia ambil ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Ni wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya tak ingat ayat berapa. Dia ada 2 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ni. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat mula-mula belasan dalam 90 lebih. Lepas tu 100 lebih. 100 berapa dah? 120 coba tengok cari. 2 ayat. Jadi dia tunaikan tanggungjawab itu, dia terus musafir, terus pergi juga, sebab dia kata kemudian dia berkata aurat yang ditutup oleh Allah, maksudnya, dan beban yang telah diselesaikan oleh Allah, maksudnya benda-benda semua tu adalah pemberian Allah. Jadi dia daripada mendapat musibah tu, dia akan dapat pahala. Bila sebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian satu lagi sikit. Yang ni hadis tu, kalau kita terputus tali selipar ataupun kain kita royok ke katakanlah perjalanan kan, maka itu adalah musibah. Kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kita dapat pahala. Okay. Benda kecil je kan. Benda kecil tapi kita putus selipar aja kan. Kalau kita kira tak ada apa dah. Tapi nak cakapnya sikit pun adalah iradat kudrah daripada Allah Subhanahu. Berlaku benda tu. Berlaku benda tu. Betul. Kalau kita tunai maksudnya sebut inna lillahi wa inna ilaihi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak sebut, tak dapat lah. putus pula. Biasa dia Allah bulannya. Tak ada nak sebut juga. Sebenarnya tak jadi kebiasaan. Musibah besar pun orang nampak. Kita baca meninggal dah. Sampai boleh. Dan sebenarnya kita kalau baca apa-apa pun penyakit, nanti orang pun sangka bahawa kita nak suruh dia mati kan. Kadang-kadang kalau kita ucap pada orang yang sakit, kenapa pula aku tak mati lagi? Kurang ilmu. Jadi kita boleh amalkanlah. Kita amalkanlah, kita apa-apa berlaku perkara-perkara musibah kat tadi kita baca ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ni daripada Allah, kemudian kembali kepada Allah. Jadi semua musibah tu adalah berpunca daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baca. Abul Laits Al-As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man usiba bi musibatin faqala kama Allah Ta'ala
inna illah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Wa 'ala Allahu dzalika bihi wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha lamma tuwfi Abu Salamata qultuhu summa qultu wa man li min mislu Abi Salamah fa'aqabaha Allah Ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. Siapa yang ditimpa musibah lalu ia membaca apa yang diajarkan Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kami hamba dan milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik bagiku. Maka Allah akan memberikan kepadanya itu. Ummu Salamah kata, maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya baca doa itu, tetapi teringat, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Tiba-tiba Allah menggantikan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengampuninya. Jadi Salamah ni anak dia nama Salamah. Jadi dipanggil Abu Salamah. Suami dia tu. Yang dia dipanggil Ummu Salamah. Jadi sebab orang Arab kalau dia ada anak sulung, siapa perempuan ke lelaki ke, dia akan nisbahkan kepada anak. Jadi Salamah apa ni, Ummu Salamah ini anak dia nama Salamah. Jadi apabila mati suami dia, sedihlah dia sebab suami dia tu orang yang paling baik. Baik sangat-sangat. Jadi dia pun mengadulah pada Rasulullah. Dia cakap pada Rasulullah, aku ni tinggal ataupun kematian. Macam mana keadaan aku? Maka Rasulullah kata, nak tak ada aku ajarkan pada satu doa. Ajarlah doa tu. Doa tak ni. Allahumma ajirni. Ajirni. Jeni fi musibati waqibni ataupun wahlif li. Wahlif li khairan minha. Waqibni itu tukar dengan wahlif li. Wa ahlif wa alif kha lam fa wa ahlif li. Sama je li tu ada dah. Khairan minha. Wa ahlif li khairan minha. Jadi dibacalah doa tu. Akhirnya apabila dia habis iddah, mula-mula pergi pada dia Saidina Abu Bakar. Nak inang dia. Tak untuk Saidina Abu Bakar lah. Dia tak nak ceritanya. Tapi sini dia tak sebut. Yang kedua, datang pula Saidina Umar. Nak minang dia juga. Dia tak nak. Akhirnya datanglah yang terbaik. Yang terbaik Rasulullah SAW. Lepas tu dia cakaplah dengan Rasulullah, sebenarnya aku ni seorang cemburu. Kuat cemburu. Kemudian aku ramai anak. Kemudian aku ni orang tua. Dia cakap pada Rasulullah. Rasulullah kata tak apa tu semua tu. Kalau cemburu dah bila kamu dah kahwin dengan, tak adalah cemburu. Dan anak tu anak aku juga, kata Rasulullah. Dan dia lah rasanya dibahaginya bahagian dia pada Aisyah. Dia kan dah tua. Jadi dia kata tak apalah, giliran dia dibagi pada isteri-isteri yang muda-muda tu. Bukan ke juga Aisyah minta dengan Rasulullah, dia kata tak apalah, dia kalau kalau ramai sangat isteri cemburu semua kan. Lepas tu dia kata nak kan bukan cerai lah,
tak kisahkan dia pun tak apa, tapi asalkan jangan ceraikan dia kan. Sebab dia nak meninggal dalam status umur sebagai mukminin lah. dia lah dia. Dialah Ummu Salamah ni. Dia sebenarnya dah tua. Jadi maksudnya kalau orang lain tak nak dah pun. Tapi Rasulullah nak. Sian. Tapi memang sebab dia tua. Tapi dia banyak ilmu kan. Cuba tengok masa peristiwa Hudaybiyah. Kan Rasulullah minta pendapat dia kan. Orang lain tu pun tak kisah pun kan. Rasulullah. Dia yang nak sembelih kan. Yang suruh bertahalul. Tahalul. Sembelih binatang. Maksudnya kerana tua dia banyak ilmu dia berfikir secara matang. Tapi dia hujahlah dulu sebelum kahwin tu supaya takut-takut terkejut ke. Jadi dia beritahu dahulu awal-awal. Maka Rasulullah boleh terima. Akhirnya dia dapatlah Rasulullah SAW itu adalah yang paling terbaik daripada suami dia, Abu Salamah. Okay. Lepas tu sambungan tak ni dah tu. Tak. Salih bin Muhammad meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-darbu 'alal fakhidhi indal musibati yuhbitul ajra was-sabru inda sadmatil ula yu'azzimul ajra wa izdamul ajri ala qadri izamil musibati wa man istarja'a ba'dal musibati jaddadallahu lahu ajraha kayaumi usiba biha. Memukul paha ketika ada musibah itu dapat menggugurkan pahala, dan sabar itu pada pukulan pertama, dan besarnya pahala menurut besarnya musibah. Dan siapa yang membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesudahnya musibah itu, maka Allah akan memperbaharui pahalanya sebagaimana pada saat berlakunya musibah. Yang di atas tu sikit. Hilanglah rasa duka dari orang tu, Abu Salamah tadilah. Kemudian Abu Hajj meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan Basri. Dikata Nabi Musa SAW bertanya kepada Tuhan, Ya Tuhan, apakah pahala orang yang merawat orang sakit? Dia tanya pahala. Jawabnya, keluarkan dia dari dosa-dosanya bagai bayi baru lahir. Kalau kita merawat orang sakit, kita keluar daripada badan kita dosa-dosa. Seolah macam bayi baru lahir. Kemudian dari perut ibu, Ya Tuhan, apakah pahala orang yang menghantar jenazah? Ini hantar jenazah. Okay. Jawabnya, saya kirim malaikat untuk menghantar ia ketika bangkit dari kubur dengan membawa panji-panji ke mahsyar. Besar kan, ada menghantar 2 malaikat bawa panji-panji. Itu masa di akhirat lah. Kirim 2 malaikat untuk menghantar dia ketika bangkit di kubur dengan membawa panji-panji ke mahsyar. Artinya tanda lah kan. Panji itu sebagai tanda bawa dia ke mahsyar dan menunjukkan bahawa dia ni sentiasa melawat orang sakit. Orang menghantar jenazah. Menghantar jenazah. Orang sakit tadi hilang dosa.
Lepas tu, ya Tuhanku, apakah pahala orang yang pergi takziah? Takziah. Pergi takziah orang mati tu, orang yang terkena musibah tu, jawab dia, aku naungi dia di bawah naungan di saat untuk di saat dia di akhirat. Okey. Sikit ambil aku. Nanti ingat 3 pahala. Okey, yang ni memukul pohon tu Jadi kalau kita dapat musibah, kan ada orang pukul pohon dia kan. Seolah macam menyesal lah. Menyesal ataupun tidak sebut bismillah. Maka dia akan dapat apa ni, ketika ada musibah itu dapat menggugurkan pahala. Gugur pahala, bukan gugur dosa. Tak dapat tak dapat pahala lah. Gugur pahala. Dan sabar itu pada pukulan pertama. Mula-mula lah kan kita dah sebut dah begini. Masa kita dah bincang, suatu masa kita perasaan tu ketika mula-mula dapat tu terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tidak sebut masa tu, maksudnya kuranglah pahala. Dan besarnya pahala menurut besarnya musibah. Kalau musibah tu berat, dapat pahala besar. Kalau musibah tu ringan, pahalanya kecil. Kan? Dan siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memperbaharui pahalanya. Maksudnya lama-lama dah, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, kita teringat, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi. Kembali pahala. Artinya ini tu, kalau kita tengok, ini mungkinlah yang ada dalam kepala kita. Bila kita terima kita untuk orang kata tersentak jugalah kan. Jadi pahala kita tu gugur kan. Lepas tu kan bila lama-lama kita terfikir balik, mungkin Allah kata gini nak balik janji Allah kan. Mungkinlah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang Allah, bila kita kembali kepada dia kan, bila kita kembali kepada dia, itu yang dia ganti balik tau. Ada yang itu tu. Tapi dia nak mula-mula tu. Tadi apabila kita dah pukul paha tu, maksudnya kita dah sesal, tu mengurangkan pahala. Tapi dia kata dia memperbaharui pahala. Tu maksudnya kalau kita sebut budaklah akan datang. Tapi mula-mula tu memang kita dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak pukul paha tu, tapi kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kemudian pula bila-bila teringat je, sebab kita dah buat dah pertama tadi. Kan pertama tu dah buat elok. Lepas tu sebutlah masa akan datang. Tapi kadang-kadang kita tak sebut pun, teringat je kan. Teringat je tak sebut pun. Itulah kita kena buat dah. Lepas ni. Ingat betul tak tahu. Sebut sekali mula-mula. Kena selalu sebut dah. Lepas ni kita buat. Simbolik. Pukul meja. Tak kira lah. Segala benda lah. Mungkin Gantuk ni. Tu apa tu? Memanglah dia sebut contoh kan. Macamlah apa nama tu, masa dalam surah Al-Jumu'ah tu kan, dia sebut jual beli.
Mungkin urusan dunia kita bukan setakat jual beli, kerja, dia jabat dan macam-macam tu. Tapi dia sebut sebab kebiasaan orang Arab berniaga. Dia sebut jual beli. Sedangkan kerani ke, nurse ke, doktor ke, semua-semua lah kan. Kena tinggalkan pekerjaan-pekerjaan tu kemudian pergi kepada azan. Kan, fas'au ila zikrillah wa darul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disebut macam satu benda betul lah macam simbolik ataupun contoh sebagai Senang orang nak. Macam apa ni dalam ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, boleh reda kan. Walaupun mahal, kita kata, dia letak tinggi harga kan. Tapi kalau orang yang nak beli tu, beli tak apa. Walaupun mahal, harga berlipat kali ganda kan. Mampu pandang. Tapi kalau riba, tak boleh lah. Tanya jual tangguh, jual macam katakan kita kalau tangguh banyak ni, kalau terus banyak ni. Ni hutang dengan cash. Hutang Kalau main putu tu, itulah baru ni ada dalam itu kan jadi ada isu juga. isu riba. Sama juga. Ada juga lah unsur riba tu. Saya dengar mana? Di masjid. Masjid. Tapi sen. Tak perasan saya. Nanti malam Ahad ni dia ada banyak untuk benda-benda mas perak di masjid apa lah. Okey. Abu Laith As-Samarqandi berkata, seharusnya seseorang yang berakal memikirkan pahala musibah kelak jika diterimanya pada hari kiamat, yang mana ketika itu ingin andaikan semua keluarga dan kerabatnya mati sebelumnya supaya mendapat pahalanya musibah yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang sabar, iaitu yang tersebut di dalam ayat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Al-Baqarah 155 hingga 157. Okey, ayat ni tiga ayat saja. Tapi banyak juga lah benda yang boleh kita ambil daripada dia. Pertamanya, percobaan ataupun
ujian Allah tu pertama rasa takut. Ni kemungkinan ada musuh ke ataupun ada orang nak buat jahat pada kita, rasa takut. Dan juga rasa lapar pun musibah. Dan yang ketiganya wa naqsim minal amwal, kurang harta. Maksudnya pokok-pokok kita tak berbuah. Keluarkan buah sedikit. Naqsim minal amwal wal anfusi, dan kematian keluarga kita. Anak ke, saudara ke, wassamarat, dan buah-buahan. Tak berbuah, pokok tu tak berbuah. Wa naqsim minal amwal ni kekurangan daripada harta. Macam-macam lah kekurangan daripada harta tu. Itu akhir ayat tu dia sebut, Allah kata wa basyiris sabirin. Beritahulah pada orang-orang yang sabar tu kabar gembira. Bila dia sabar, insya-Allah dia dapat pahala. Yang dia kata qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila dia ditimpa musibah ni, beberapa perkara tu, ju', khauf, naqsim minal amwal wa samarat, musibah tu, dan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi seorang mukmin ketika diuji, dia bersabar dan mendapat pahala. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengujimu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar antara kamu. Dan agar kami kamu minta perkara baik atau hal ehwanmu. Jadi Allah akan tahu daripada ujian-ujian tu seorang tu adakah baik ataupun buruk. Kemudian dikata wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Ayat tu iaitu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan hilangnya sebahagian harta ataupun hilangnya sebahagian jiwa dan buah-buahan. Iaitu kebun tu, ladang tu tak menjadi. Tidak mengeluarkan hasil buah yang baik. Dapat hasil tapi tak cukup, sikit lah. Sepatutnya katakan 500 dapat, tapi kali ini 200 je kekurangan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik-Mu ya Allah, dan hanya kepadanya, pada Allah kami dikembalikan. Maksudnya mereka berhibur diberi dengan ucapan. Ucapan ini seolah orang yang kena musibah tu diberi kegembiraan, hiburan. Kegembiraan kerana mereka yakin bahawa diri mereka adalah milik Allah serta memperolehkan hamba-Nya suatu dengan kehendak. Lain itu mereka meyakini bahawa Allah tu tidak akan mensia-siakan amalan mereka, menyebabkan meskipun sebesar zarah pada hari kiamat kelak akan diberi pahala. Keyakinan ini menjadikan mereka mengakui bahawa dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Allah dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat.
Kemudian ayat seterusnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Kita tak boleh baca sampai rajiun je. Tak ambil yang ni. Sebenarnya yang ni ada dua benda yang Allah beri pada kita. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka. Dia ada sebut dalam ni apa tu? Hampir. Jadi dapat dua. Solawatun tu keberkatan. Solawat. Kita lawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu adalah doa kita kepada Rasulullah dan dia akan balik Doa kita kepada Allah supaya dapat untuk pada Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah, lepas tu Allah akan bagi ganjaran daripada kita sebab Rasulullah itu kekasih doa. Kita doa untuk orang. Kita doa dengan Allah untuk Rasulullah. Salli itu keberkatan kepada Rasulullah. Keberkatan kepada Rasulullah dan balik semula pada kita. Jadi keberkatan yang sempurna dan rahmatun tu. Dah ada dua lah. Kita dapat kesempurnaan, keberkatan dan yang sempurna dan rahmat daripada Allah. Mir rabbihim, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi tiga lah. Akhir sekali dapat petunjuk. Hidayah. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Maksudnya orang yang dah dapat petunjuk tu je yang mampu nak buat benda-benda ni kan. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah. Dia dah dapat petunjuk hidayah barulah dia mampu. Tambahan. Jadi hidayah tu sebagai tambahan. Mereka itulah orang-orang yang diberikan pahalanya dan diberi pula tambahan keutamaan. Semasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katalah nama jelas yang menyebut Alhamdulillah pahalanya kepada orang itu. Tapi pada jenazah tu tak ada yang buat. Agaknya dapat juga apa dia kata kita meratap. Kalau kita meratap dia yang sedih. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita tidak terlalu sedih lah dengan kematian orang tu. Tapi kita kata semua benda ni adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimpa keluarga kita. Jadi macam hiburan maknanya supaya kita cakap Alhamdulillah. Jadi saya sebut saya tak dia. Tapi kepada jenazah ada kemampuan tu. Kalau kita nak bagi, kita bagi Fatihah. Belah ada. Tapi kita tak disebut dengan tak ada sambung dengan kita pada orang tuan rumah. pada jenazah dia sebut kita kata Al-Fatihah yang pada Direct ada dia. Allahumma fillaha warhamha wa'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' pada
lah lah. Kita ambil pendek je. Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4 tu je. 4 je. Kalau kau nak sambung, kena sebutlah mandi dia, apa semua tu kan. Kebaikan dia, dapat kebaikan lebih daripada Satu ada ayat yang lain lagi. Nak habis doa. panjang sangat. Jadi istirja tu satu keterangan istirja tu iaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika tertimpa musibah telah disebut dalam banyak hadis. Antara hadisnya dia diriwayatkan oleh Imam dan Ummu Salamah tadilah kita baca tadi. Kan? Kemudian kalau boleh baca doa tu. Allahumma ajirni. Dah, masuk dah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Dapat tu je. Dapat tu. Tidak ada seorang pun daripada kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu ia berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Jadi kalau dia sebut tu dalam musibah ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripadanya, malaikat akan doa itu dikabulkan. Doa yang kita tuju kabul. Kemudian rupanya perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang bawah hanya diberi pada umat Muhammad SAW. Kita je. Masa Nabi-Nabi dahulu apabila ditimpa musibah, kita tak pernah sebut inna lillahi. Sebab Allah tak ilham daripada dia lah. Contohnya sini dia bawa Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub dia sedih di atas kehilangan Nabi Yusuf. Tapi dia kata apa? Ya asafa ala Yusuf. Iaitu surah Yusuf 84. Cuba tengok. Surah Yusuf 84. Ya asafa ala Yusuf. Sedihnya. Alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Itu je. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Itu banyak orang nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Ibrahim nak minta supaya jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tak boleh. tapi itu sebab Allah belum ikan. Ya. Dia lagi sampai matanya Buta. macam Piramli lah. Ayat 84 yang 84. watawalla anhum wa qala ya Asafa. wa qala ya asafa ala Yusuf wa bayyaddat aynahu minal huzni fa qala Huzni sedih. Huzni bahwa sehingga buta mata tu. baca terjemahan dia. Dan bapa mereka Nabi Yaqub pun berpaling dari mereka kerana berita yang mengharukan itu sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, dan putihkanlah dua belah matanya disebabkan rasa tangis sukacitanya kerana dia orang yang sedang marahnya di dalam hati.
Tidak marah Sedih. sangat tak. Yang lain anak kematian itu konon. Hmm. Tapi ni masa anak dia cerita dia makan di Serigala kan. Masa tu dia adik-beradik dia tu, adik-beradik Yusuf ni bawa masa tu waktu maghrib. Gelap-gelap. Sibuk-sibuk kan. Maghrib, isyak tu baru dia cerita pada ayah dia. Cerita sedih, nangis-nangis lah. Apa ni, tadi saya tinggalkan Yusuf di tempat permainan, di tempat timpan barang, dia kata. Tapi dia pergi bermain, berlumba-lumba. Tiba-tiba dia kata dapat pergi, Yusuf dimakan serigala. Tapi buat dia bagi baju tu, taklah cari-cari. Semua ada darah. Apa dia ambil? Sapu-sapu ke baju tu, bawa ke ayah dia. Tapi tak pernah sabah lah ayah dia pun. Sebabnya tak adalah cari baju tu. Cuma darah je. Itulah nak cakap bohongnya. Tapi ayah dia tak boleh nak buat apa lah. Sebab tak tahu kan benda tu. Nampak dia waktu tu. Tak dul sangat. Tapi dia tak boleh nak buat apa lah. Sebab dulu kan mana ada telefon ke apa-apa ke. Jadi dengar begitu je lah. Kalau Tuhan nak pertemukan itu yang dia kata, ya asap sedih. Ya siapa layu. Sambung. Sa'id. Sa'id bin Jubair berkata, ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu istimewanya hanya untuk umat ini. Dan andaikan ada yang diberi, tentu Nabi Yusuf, alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Atas tu sikit. Patutlah pelik. Sa'id bin Jubair berkata, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istimewa hanya untuk umat ini. Dan andaikan ada yang diberi, tentu Nabi Yaqub alaihi salam telah mempergunakannya dan tidak akan berkata, ya asafa ala Yusuf, alangkah menyesalnya terhadap Yusuf. Jadi Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sungguh baik dua serangkainya dan alangkah baiknya tambahannya. Dua serangkai iaitu selawat dan rahmat, sedang tambahannya ialah hidayah. Disebut sini. Yang tadi. Okay. Salawatun mir rabbihim warahmah. Itu dua apa dia panggil? Dua sungguhnya Allah beri pada dua serangkai. Dan satu tambahan. Hidayah itu tambahan. Okey. Ketika mati Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencucurlah air matanya. Maka ditegur oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah melarang menangis? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi saya dilarang merintih dan bernyanyi, dua suara yang bodoh, yang lacur. Juga dilarang mencakar muka, merobek baju dan merintih-rintih syaitan. Dan suara nyanyi kerana semata-mata main-main dan seruling syaitan. Tetapi ini air mata rahmat yang diletakkan Tuhan dalam hati hamba-hambanya yang berbelas kasih. Dan siapa yang tidak mempunyai rahmat, tidak mendapat rahmat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-qalbu yahzanu wal ainu tadma'u wa la taqulu ma yusqitu rabbi ta'ala. Hati berasa duka dan mata berlinang air mata, tetapi tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah Ta'ala. Jadi Nabi ni dia ada anak seorang dengan Maria Kipti tu. Oh, yang kita. Yang Kipti tu, anak ketua Kipti tu, dia kahwin dengan Maria ni, tiba dapat anak. Orang anak namanya Ibrahim, tapi meninggal masa kecil lagi lah. Meninggal masa kecil, itu yang dia pulang ke siapa kita di Kiblatain, masjid Kiblatain. Ini apa buat? Kubah. Masjid Kubah tu dia pulang Nabi sebab Maria duduk situ. Maria duduk situ, dia pulanglah daripada Madinah tu ke Masjid Kubah. Mungkin dalam seminggu 2 kali ke, tahulah giliran, ikut giliran lah. Itu yang dia sedih. Itu sebabkan anak dengan Khadijah, lelaki itu pun dah meninggal. Dia tak boleh. Maksudnya dia tak ada waris lagi. Tidaklah Nabi itu mewarisi anak. Allah matikan. Tapi kalau ada anak dia pun susah. Tak Iya, jadi nak. bukan. Jadi nak lantik pun ganti dia tak semestinya mewaris daripada dia kan. Mungkin Macam masa mati dia kan, nak lantik kan, lantik Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau ada anak dia, nak lantik anak dia pun susah juga. Tak boleh. Jadi itulah Allah matikan terus cepat. Jadi masa dia terlalu sedih lah. Ibrahim, anak tu Ibrahim meninggal, dan apabila dia sedih, nangis, ditegur oleh Abdul Rahman. Wahai Rasulullah, kenapa tidakkah engkau melarang menangis? Jawab Rasulullah, tidak. Yang dia larang tu meraung-raung, beratap tu, lepas tu macam pecahkan makuk pinggang ataupun kain baju kan, tu tak boleh macam tu. Yang dia menangis tu macam terseduh-seduh lah kan, sedih. Menangis sedih macam mana kita kalau menangis sedih? Tak keluarkan suara, kadang-kadang isak-isak menahan sedih tu, menangis menahan sedih tu je. Mata tak adalah sampai merau-rau, tak ada. Itu syaitan dikatakan. Ataupun nyanyi-nyanyi macam terlalu gembira, tak ada kalau menyanyi. Tapi orang zaman jahiliah, dia macam itulah, dia panggil rasa sedih tu dengan melampau, macam cakar-cakar muka semua tu, kain baju-baju ni dikoyak-koyak, tak boleh lah. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islamnya boleh kita menangis, hanya menangis kerana kesedihan. Kan, ini Nabi. Yang dia tak air mata rahmat. Air mata rahmat. Nangis tu air mata rahmat. Ini buat 6. Tak panjang. Tu apa dah? Dah, tu 10 dah. Okey. Okey. Tambah ni. Al-Hasan Basri dah. Okey. Nanti dia akan tanya. Nama saya.
Okey, kita lihat doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma nasul bana min hidayatika abadan. Allah ilmi al-iman al-kabih. Ya amin. Allah inna اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من جزع الحسد ونعوذ بك من الحمد لله. Nadia